Okey, baiklah, untuk ikuti perkembangan berita semasa dalam dan luar negara dalam suasana dan penyampaian yang berbeza. Jangan lupa untuk terus melayari www.malaysiapost.com.my, dan jika anda ada sebarang maklum balas, komentar, anda boleh hantarkan kepada editorial@malaysiapost.com.my. Jangan lupa للتفاصيل على الأنباء الخارجية والداخلية يرجى الاتصال على الشبكة التالية www.malaysiapost.com.my أو ابعث وإرسال الإيميل البريد الإلكتروني على العنوان التالي editorial@malaysiapost.com.my. For more updates, foreign and local news, log on to www.malaysiapost.com.my or send us your email at editorial@malaysiapost.com.my. Check it out. Mesyuarat khas Majlis Raja-Raja yang berlangsung telah memutuskan beberapa perkara penting. Antara lain ialah persidangan Dewan Rakyat perlu dilakukan secepat mungkin. Begitu juga persidangan Dewan Undangan Negeri. Kita ada 13 DUN yang digantung dan Parlimen yang digantung. Jadi ini satu perkara yang menimbulkan perkara perbincangan hangat di kalangan rakyat. Seterusnya, Mesyuarat Khas Majlis Raja-Raja juga berpandangan bahawa vaksinasi adalah satu-satu jalan keluar dalam krisis pandemik COVID ini. Dan seperkara lagi ialah bagaimana kerajaan perlu sebuah kerajaan yang stabil, kurang birokrasi dan menumpukan dari segi sudut pemulihan ekonomi. Jadi perbincangan di khalayak ramai, di peringkat intelektual dan orang ramai, juga di peringkat parti politik, tentunya hangat tentang perkara yang berkisar ini. Dan pada saya, titah Seri Paduka Baginda Raja-Raja Melayu itu perlu dilaksanakan segera. Maka saya telah membuat sedikit cadangan, iaitu wujudkan immunity kelompok ataupun herd immunity di bangunan Parlimen dan juga 13 Dewan Undangan Negeri dengan memberikan suntikan vaksin kepada semua staf di Parlimen, semua staf Dewan Undangan Negeri. Ahli-ahli Parlimen dan ADUN semua sudah divaksinkan 2 dos, tetapi saya kira stafnya juga perlu divaksinkan. Ia bukan mengambil masa yang lama. Kalau bertindak dalam masa sehari dua, dalam seminggu dua sudah selesai, dan dalam masa 2-3 minggu sudah boleh diadakan sidang-sidang yang berkaitan. Kerajaan ini tidak stabil. Sokongan yang ada hanya 109. Kemudian ada 3 orang yang disebut telah menandatangani SD tetapi tidak memasuki kerajaan, hanya menjadi ahli parlimen bebas. Jadi 109 campur 3. 109 itu juga tidak semesti 109 lagi. Untuk menjadi kerajaan yang stabil, dia perlu melepasi sejumlah 130 ke 140 ke 150 ke. Kalau hanya 112 betul-betul di atas line untuk menjadi kerajaan, dia tidak akan stabil. 112 ini agak lama, beberapa bulan sokongan 112 ini. 222 ahli parlimen dibahagi 2, 111. Nak jadi kerajaan 111 campur 1, jadi 112. Terlalu tipis sebenarnya majoritinya. Tidak ada kerajaan dalam dunia ini setipis kerajaan ini. Jadi oleh kerana itu, kestabilan politik amat-amat penting dalam memastikan apa yang ingin kita laksanakan. Maksud segera pada saya ialah secepat mungkin, as soon as possible. Dengan lain perkataan, dalam masa seminggu 2. Itu tafsiran saya. Bukan sebulan 2.
atau 2-3 bulan. Jadi sebagai contoh, Menteri Besar Johor telah melaksanakan titah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Johor apabila baginda menitahkan supaya Menteri Besar Johor bertemu secara online dengan semua ahli-ahli parlimen dan ADUN negeri Johor, dilaksanakan oleh Menteri Besar Johor dalam masa seminggu selepas titah. Jadi itu maksud segera pada tafsiran saya lah. Dia bukan sebulan dua, bukan 2-3 bulan. Pendirian UMNO sejak daripada awal kita memang minta parlimen dibuka. Saya sendiri selaku Susah Agung UMNO telah menulis surat kepada ahli-ahli parlimen seawal bulan Januari, sehingga saya dituduh macam-macam. Ada yang menuduh saya derhaka dan sebagainya. Tapi syukur pada bulan Februari Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong sendiri menitahkan bahawa parlimen boleh bersidang ketika darurat. Saya kira Seri Paduka Baginda apabila telah menitahkan sejak Februari tetapi dah bulan Jun masih tidak berlaku, ia tentunya ramai yang duka cita, bukan ya? Oleh itu janganlah dilanjutkan lagi apa yang telah dititahkan. Tidak ada satu kerajaan dalam dunia ini yang menggantung parlimen kerana COVID. Kalau ada, tolong beritahu saya kerajaan mana. Jadi ini memburukkan imej negara kita di khalayak luar negara. COVID boleh diatasi walaupun sidang Dewan Rakyat berjalan dan walaupun tidak ada darurat. Tetapi tak apalah, apabila telah ada darurat, kita akur. Pun demikian, Majlis Raja-Raja berpendapat 1 bulan Ogos itu tidak perlu lagi dilanjutkan darurat, kerana ialah suara-suara di bawah sana menyatakan bahawa darurat ini bukan sangat darurat kesihatan tetapi lebih kepada darurat politik. Oleh itu pada hemat saya lah, cara nak menyelesaikan segala kemelut ini, segeralah bersidang, segeralah vaksinkan pihak-pihak yang berkaitan dan junjung kasih terhadap titah. Bukan selalu mesyuarat khas Majlis Raja-Raja Melayu ni, kalau tidak mendesak Seri Paduka Baginda Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu tidak akan mengadakan mesyuarat khas Majlis Raja-Raja. Hanya atas perkara keutamaan rakyat maka dilaksanakan. Oleh itu saya kira pihak eksekutif perlu mematuhi. Jangan nanti wujud pula krisis perlembagaan. Negara kita sudah mengalami 4 krisis serentak. Pertama, krisis COVID-19, itu seluruh dunia juga mengalami. Yang kedua, krisis ekonomi, juga kebanyakan negara mengalami. Tetapi di Malaysia ni ada 2 tambahan krisis, iaitu krisis politik yang kebanyakan negara tidak berlaku. Kerajaan mereka stabil dan sebagainya, tapi tidak berlaku di Malaysia. Yang keempat ialah krisis keyakinan. Rakyat tidak yakin terhadap banyak perkara. Rakyat tidak yakin dengan kerajaan, rakyat tidak yakin dengan SOP, rakyat tidak yakin dengan vaksin, rakyat tidak yakin dengan segala sama ada dibantu atau tidak. Rakyat tidak yakin dalam banyak perkara. Ini krisis keyakinan. Jangan pula ditambah dengan krisis perlembagaan. Krisis perlembagaan ini ialah apabila raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen tidak sehaluan, dan apabila eksekutif, kabinet dan Perdana Menteri tidak sehaluan dengan raja-raja. Jadi ia boleh menimbulkan satu krisis baru, iaitu krisis perlembagaan. Cukuplah ada 4 krisis ni, ia sudah terlalu besar untuk ditangani oleh negara kita. Demokrasi berparlimen ini pincang kalau hanya berlaku demokrasi tapi tidak ada perkataan berparlimen.
Sekarang ini di Malaysia ni hanya demokrasi, tidak ada berparlimen, sedangkan kita demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Itu tonjang negara kita sejak sekian lama. Jadi orang politik dalam Dewan Rakyat amat sukar kalau tidak bercerita politik. Kalau orang politik tidak bercerita politik, itu bukan orang politik namanya. Jadi nak memisahkan antara ahli parlimen yang merupakan orang politik daripada tidak bercerita tentang politik, itu adalah sesuatu yang amat payah untuk berlaku. Jadi apabila berada dalam demokrasi berparlimen dan apabila berada dalam Dewan Rakyat, tentulah hal-hal politik akan ditimbulkan. Kalau kita yakin terhadap diri kita dan kerajaan, tidak perlu apa yang dikhawatirkan. Jika darurat berjaya, tentulah kes tidak jadi 7,000, 6,000, 5,000, 4,000. Kalau darurat berjaya, tentulah kes 700, 600, 500, 400 dan terus turun. Jadi dengan perkataan darurat tidak berjaya untuk menurunkan kes COVID. Jadi darurat ini lebih dilihat sebagai darurat politik daripada darurat untuk mengurangkan segala hal-hal yang berkaitan tentang COVID dan pandemik ini. Oleh itu, pada pandangan saya lah, dan ramai juga orang berpandangan, tanpa darurat pun boleh segala perkara yang ingin dilaksanakan boleh dilaksanakan demi untuk menghadapi COVID ini. Tanpa darurat pun boleh dilaksanakan. Saya kira itulah antara rasional mengapa mesyuarat khas Majlis Raja-Raja menyatakan bahawa tidak ada keperluan untuk melanjutkan darurat lebih daripada 1 hari bulan Ogos. Namun saya kira kalau hari itu kerajaan yang ada selepas bulan 2 terus menyantuni apa yang dititahkan oleh Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong, membuka parlimen dan membuka sidang DUN, mungkin perkara seumpama sehari 2 ini tidak akan berlaku. Jadi itulah, saya kira kalau titah itu kita jangan merangkak untuk melaksanakan, kita patut berlari pantas untuk melaksanakannya. Saya melihat kadar vaksinasi dos pertama dan dos kedua dalam seluruh dunia melalui senarai yang updated oleh theeconomist.com. The Economist adalah satu organisasi yang dihormati dalam dunia, dan dalam senarai itu Malaysia terletak dalam negara ke-106 dari segi angka laju atau tidak vaksinasi. Dalam dunia ini 194 negara. Jadi 106 itu bukanlah angka yang bagus. Saya harap ia tentunya patut lebih banyak yang telah divaksinkan. Pada saya juga tidak perlu pendaftaran vaksin ini sebab kita sudah ada data dalam Jabatan Pendaftaran Negara JPN bagi rakyat Malaysia. Saya kira ia menambah kerja sahaja untuk mendaftarkan orang untuk vaksin. Lebih baik guna yang senarai ada itu, kemudian umumkan di pusat-pusat pemberian vaksin PPV di seluruh negara pada tarikh sekian, warga yang berumur sekian datanglah di situ, dan kemudian kita boleh aturkan vaksinnya. Kalau tempat pendalaman itu, gunakan segala kemudahan-kemudahan, bas ke ataupun menggunakan helikopter ke, menggunakan motorbot ke, sebab kita tahu negara kita ni luas. Jangan lupa Sabah dan Sarawak yang pedalaman itu. Jadi saya frankly speaking, kata orang putih, tidak berpuas hati dari segi kadar vaksinasi, dan kita harap herd immunity itu boleh dicapai. Setakat ini kerajaan menyatakan hujung Disember 2021 boleh capai 80% ke 70%. Saya harap bolehlah dicapai, sebab inilah jalan keluar dalam masalah kita ni. Jadi apabila kita sebut immunity berkelompok, wujudkan immunity kelompok ataupun herd
immunity itu di kawasan parlimen. Jadi tidak ada sebab mengapa di satu-satu tempat itu tidak boleh diwujudkan herd immunity. Dalam keluarga kita pun, kalau kita ada 10 orang, katalah 9 orang telah divaksin, maka kita rasa selamatlah dalam satu keluarga 10 orang itu. Pilihan raya ini pada saya, kalau herd immunity dicapai, tidak ada sebab mengapa ia tidak boleh dilakukan. Kita kena yakin dengan izin Allah, vaksin itu berupaya untuk menahan daripada perebakan pandemik COVID-19. Jadi bukanlah bulan depan ke sebulan dua lagi lah, maksudnya selepas Disember ke, itu mungkin tarikh yang sesuai selepas kita dapat herd immunity. Tetapi sebelum itu, apabila Dewan bersidang, ia menjadi satu check and balance yang amat penting kepada kerajaan, semak dan imbang. Katalah kalau kita ingin membuat cadangan supaya moratorium diberikan kepada kumpulan yang tertentu secara automatik. Katalah moratorium automatik kepada semua B40, moratorium automatik kepada semua PKS IKS selama beberapa bulan. Itu boleh kita suarakan di Dewan Rakyat. Kalau kita suarakan dalam media sosial ataupun media cetak, tidak ada siapa yang ada kepertanggungjawaban untuk menjawab dan mengambil tindakan. Menjerit bagaimanapun di dalam media sosial, siapalah yang nak mendengar kecuali peminat media sosial. Jadi kalau di Dewan Rakyat kita menyatakan sesuatu, ia dicatat dalam Hansard 100% perkataan, dan ia perlu dijawab oleh menteri, timbalan menteri, pihak-pihak yang berkaitan, agensi. Kalau di Dewan Undangan Negeri, kena dijawab oleh Menteri Besar, oleh Exco Kerajaan Negeri, oleh Susah Kerajaan dan ketua-ketua jabatan menyediakan jawapan. Jadi seluruh jentera negeri dan negara itu bergerak kerana pertanggungjawaban Dewan Rakyat yang mereka mesti jawab dan berikan maklum balas. Kalau maklum balas itu tidak betul, kita boleh tanya balik. Di dalam Dewan Rakyat tidak boleh berbohong. Kalau berbohong, menteri dan timbalan menteri yang menjawab boleh diambil tindakan. Itu kepertanggungjawapan Dewan Rakyat ini tidak berlaku di tempat-tempat lain. Ini mereka yang berada di parlimen mengetahui tentang pentingnya itu. Seluruh kementerian tu bergerak apabila ada 10 soalan tentang kementerian itu. Misal, apatah lagi kalau ada 20 soalan. Kalau Kementerian Kesihatan, Kementerian Mosti, Kementerian Kanan ni, saya yakin soalannya akan beratus agaknya yang perlu dijawab oleh menteri, oleh timbalan menteri, yang disiarkan secara langsung pada seluruh rakyat. Jadi kepertanggungjawaban itu amat penting dan berlaku jika sidang DUN dan sidang Dewan Rakyat itu dilaksanakan. Saya kira kita buat step by step, ya, langkah demi langkah. Langkah pilihan raya itu akhirnya sampai ke situ. Tapi sebelum langkah itu, buka dulu sidang parlimen yang terdiri pada Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Buka dulu sidang Dewan Undangan Negeri. Ya, kita ada beberapa usul dalam Perhimpunan Agung UMNO. Yang pertama, menerima usul ucapan dasar Presiden. Yang kedua, menyatakan bahawa kita bersama dengan kerajaan PN ini sehingga pembubaran parlimen dan tidak ada kerjasama dengan PPBM bila di pilihan raya. Yang ketiga, meminta diadakan pilihan raya PRU 15 dengan kadar segera. Yang keempat, menggunakan jenama Barisan Nasional dalam pilihan raya. Dan yang kelima ialah mengukuhkan muafakat nasional. Ada satu lagi keputusan yang bukan usul, iaitu menyerahkan kepada Presiden dan Majlis Kerja Tertinggi untuk menentukan bila tarikh untuk istilah yang digunakan ialah pull the plug. PTP ni, pull the plug, dari segi memberikan sokongan pada kerajaan. Jadi setakat itulah yang saya boleh kongsikan
pada saat dan ketika ini tentang keputusan-keputusan penting itu. Itu sekali lagi status pemilihan UMNO ini pada mesyuarat bulan 4 Majlis Kerja Tertinggi, bulan 5 kita tak boleh mengadakan mesyuarat sebab PKP, bulan 6 ni pun masih lagi belum boleh mengadakan mesyuarat sebab PKP. Mesyuarat UMNO, mesyuarat MKT UMNO ni perlu diadakan secara bersemuka sebab dia melibatkan ramai dan apabila melibatkan ramai itu 56 orang, jadi ia memerlukan kepuasan dalam memberikan hujah-hujah. Kadang-kadang mesyuarat perlu 3 jam, kalau mesyuarat online 3 jam dia dah jadi lain. Jadi selagi tidak dapat bersemuka itu, sukar untuk kami mengadakan mesyuarat. Walau bagaimanapun tentang pemilihan ini kita ada tempoh sehingga 30 hari bulan Jun untuk membuat keputusan. Keputusannya tentulah daripada ahli Majlis Kerja Tertinggi yang memutuskan, dan kita pun sedia maklum bagaimana situasi COVID sekarang ni. Tentulah ada halangan-halangan yang tertentu. Walaupun demikian, mesyuarat MKT yang lepas meminta pandangan daripada ROS, daripada MKN dan saya sendiri telah mendapatkan pandangan-pandangan itu daripada MKN, daripada ROS dan tambah lagi satu daripada Kementerian Kesihatan, dan saya dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan, dan saya telah mendapatkan jawapan-jawapan, tapi tidak boleh nak berkongsi di sini. Walau bagaimanapun kita tunggulah apa keputusan mesyuarat. Itu kita tunggu keputusan Majlis Kerja Tertinggi, dan keputusan ini adalah secara majoriti. Jika kita memperolehi satu keputusan sesuatu secara majoriti, nanti kita akan maklumkan. Dalam perlembagaan perkara 10.16, pasal 10.16, kita ahli Majlis Kerja Tertinggi boleh menangguhkan selama 18 bulan daripada tarikh bila ianya patut diadakan. Itu dalam perlembagaan UMNO lah. Sama ada perkara itu akan dilakukan atau tidak, ini terpulang kepada keputusan majoriti ahli Majlis Kerja Tertinggi. Kita mengikut nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan, dan mereka yang pakar tentang nasihat-nasihat dan pandangan ini tentunya Kementerian Kesihatan, tentunya Majlis Keselamatan Negara. Dari segi mengawal aktiviti pertubuhan ini tentunya ROS. Kita mendengar nasihat 3 agensi yang berkaitan, dan kita tunggulah apa keputusan Majlis Kerja Tertinggi. Saya ada dengar perkara itu, tapi saya sendiri secara peribadi tidak ada siapa yang approach saya untuk menyain apa-apa. Jadi dari segi detail perkara itu memanglah saya dengar, dan saya tidak menafikan kewujudannya. Usaha-usaha sedemikian rupa telah dan sedang dibuat. Walau bagaimanapun, saya secara peribadi dan ada beberapa orang kawan-kawan yang lain secara peribadi, mereka tidaklah juga didekati untuk menyain apa-apa. Setakat ini, inilah yang ada, ya. Kerajaan ini 109-3, dan di belah sana itu tentulah mereka ada usaha-usaha yang tertentu. PH misalnya saya kira ada 89 ke apa ke, ya. Dan ada lagi GPS 18 misalnya, ya. GPS tidak masuk dalam PN, dan apa ni lagi satu, warisan tidak masuk dalam PH. Muda dan juga pejuang pun tidak masuk dalam PH atau PN. Jadi angka-angka ni memang sentiasa berlegar, dan kita boleh hafal angka-angka ini. Kita harap akhirnya apabila herd immunity tercapai, sebulan 2 selepas itu, saya kira kita tidak ada pilihan lain lah kecuali menyerahkan kembali kepada rakyat untuk membuat mandat baru. Usul dalam Perhimpunan Agung UMNO ialah menerima
ucapan dasar Presiden. Dalam ucapan dasar Presiden itu dengan jelas menyebut bahawa tiada Anwar, tiada DAP, tiada PPBM. Kita tidak berubah daripada melaksanakan usul itu sehingga ke hari ini. Tidak ada sebarang keputusan baru tentang perkara itu. Jadi jajaran baru ini ialah teori-teori politik yang ada di luar sana, macam juga teori-teori yang pelbagai tentang COVID. Ia juga ada teori-teori yang pelbagai tentang politik. Sehari dua ni kami merayakan 75 tahun UMNO, dan adalah aktiviti-aktiviti yang tertentu. Kita ingin mencari tokoh-tokoh UMNO setiap negeri, dan pada ketika yang sama apabila berlaku kemaslahatan umat dan rakyat di Palestin, misalnya kita menghantar 30 orang, sehari dua lagi mereka akan pergi ke Palestin. Kita telah melancarkan tabung muafakat Palestin. Datuk Seri Aziz Rahim, Datuk Dr. Fathul Bari mengepalai kumpulan 30 ini untuk menyampaikan bantuan daripada UMNO untuk memperbaiki kerosakan Masjid Al-Aqsa, untuk memberi bantuan perubatan kepada rakyat Palestin di Gaza khasnya, dan juga untuk memberikan pandangan-pandangan daripada CIDB misalnya kepada pembangunan di Gaza. Mereka akan pergi 30 orang selama 2-3 minggu di sana. Kita doakan pemergian mereka itu akan mendapat keberkatan daripada Allah SWT. 75 tahun UMNO pula bukanlah satu masa yang singkat. Kita 63 tahun di dalam 75 tahun itu menjadi kerajaan, dan jasa UMNO ini begitu banyak di semua peringkat daripada Perlis sampailah ke Sabah, ya. Tidak ada rakyat yang tidak sikit sebanyak mendapat manfaat daripada kerajaan UMNO dan Barisan Nasional selama 63 tahun itu. Jadi pada saya usaha-usaha memperjelaskan perjuangan UMNO ini kita akan teruskan supaya tidak dilupakan oleh generasi baru yang bakal menjadi pengundi. Persiapan pilihan raya ini kita akan terus buat. Detailnya saya tidaklah boleh untuk berkongsi strategi kerana dia strategi parti, kita tidak perlu nyatakan. Tetapi setiap kali selepas 3 tahun satu-satu kerajaan itu wujud, iaitu pada 9 bulan 5 baru-baru ni lengkap 3 tahun. Dengan lain perkataan, selepas 3 tahun biasanya tumpuan memanglah kepada persiapan pilihan raya. Sebab selepas 3 tahun itu cuma ada lagi 2 tahun, ya, untuk habis penggal. Kadang-kadang tahun yang keempat sudah ada pilihan raya, kadang-kadang tahun kelima baru ada pilihan raya. Jadi 2 tahun akhir setiap penggal itu tentulah parti manapun akan membuat persiapan dan sedang membuat persiapan.